Kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang unit 2 iaitu pemakanan. Baik, dalam bab ini kita akan membincangkan tentang keselamatan makanan dan kualiti makanan, mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelakkan keracunan dalam pemakanan harian. Kemudian kita akan menilai makanan yang diambil berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Baik, merujuk buku teks muka surat 192, pemakanan sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Unit ini juga akan memfokuskan tentang aspek keselamatan dan kualiti makanan. Baik. Seharian, setiap hari kita akan makan untuk tambah tenaga, kesihatan, pembesaran dan sebagainya. Okey. Untuk mengelak daripada mendapat sebarang penyakit dan juga pembesaran yang baik, kita perlu mengambil makanan yang seimbang, yang mempunyai semua nutrien yang kamu dah belajar pada tingkatan 1, iaitu piramid makanan yang kita dah belajar itu. Baik, untuk keselamatan makanan dan kualiti makanan, kita tengok keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Okey, kita akan pastikan setiap makanan yang kita ambil mesti selamat. Selamat ni bermaksud yang pertama, dia bebas daripada kuman dan racun, bersihlah. Makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. Okey, kalau kita ambil makanan yang telah tercemar, makanan tadi basi ke, ada telur lalat ke, ataupun ada sebarang bakteria, selalunya kita akan mengalami keracunan makanan seperti sakit perut, muntah. Okey. Kemudian Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan selamat, merangkumi makanan yang belum ataupun sudah dimasak. Okey. Untuk pastikan makanan tadi walaupun yang belum dimasak selamat dan juga yang telah dimasak selamat, okey, kita ada 5 langkah. Yang pertama, kita memilih. Okey, memilih kalau yang belum masak tu kita kata bahan mentah yang segar lah, yang segar. Kalau macam ikan yang segar, yang barulah, bukan yang lama. Sebab kalau yang lama selalunya ada bakteria, dia dah busuk kan. Kemudian sama juga dengan sayur-sayuran yang masih segar, daun menghijau, tidak layu. Okey. Macam tu jugalah dengan makanan yang telah pun siap dimasak. Kalau boleh 4 jam selepas dimasak, okey, kita pilih makanan yang baru dimasak,
yang bertutup. Okey. Kemudian yang kedua, cara menyimpan. Okey, cara menyimpan. Kalau makanan yang belum dimasak, selalunya kita asingkan mengikut suhu dia supaya bahan tadi tidak rosak. Okey, contohnya kalau perlu letak di bahagian beku, kita letak di beku, ataupun sayuran di bawah, buah-buahan di bawah peti ais. Okey, macam itulah dia ada suhu dia. Okey, selalunya kita tak boleh campurlah. Cara penyimpanan mesti asing. Sama juga dengan makanan yang telah dimasak. Okey, cara penyimpanan mestilah tempat yang bertutup, yang tidak boleh lalat masuklah, serangga masuk untuk hinggap makanan tadi. Okey, seterusnya cara penyediaan. Okey, cara penyediaan perlulah bersih, dapur bersih, kuali bersih, orang yang nak masak pun berada dalam keadaan bersih dan sihat dari segi kebersihan diri. Kemudian memasak. Okey, kita memasak mengikut suhu dia. Kalau yang perlu mendidih, kita perlu didihkan. Macam sayur, kita hanya lembutkan dia sikit saja, tak boleh lama sangat masak, nanti hilang segala nutrien dia. Okey, macam tu juga daging. Kita perlu masak sehingga dia betul-betul masak lah. Untuk memastikan bakteria matilah. Okey. Seterusnya cara menghidang. Okey, cara menghidang makanan yang dah masak tadi. Okey, kita hidang. Kita perlu tutup makanan tadi, tutup untuk mengelak daripada lalat hinggap dan sebagainya. Ataupun kita boleh letak lilin untuk mengelakkan lalat berterbangan di tempat makanan yang kita hidang tadi. Okey, cara nak hidang, asingkan dia dalam bekas yang bersih dan bersih dan selamat. Okey, seterusnya kita tengok kualiti makanan. Okey, kualiti makanan iaitu makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna, seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Pengambilan makanan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey, pihak pengguna dan pengusaha harus memainkan peranan masing-masing bagi menjamin kualiti makanan. Sebagai pengguna, kita seharusnya mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Sementara itu, pihak pengeluar, penghilang dan penyedia makanan pula perlu mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, ni bermaksud kualiti makanan ni bermaksud makanan yang kita nak ambil perlu mempunyai khasiat lah, nutrien untuk badan kita. Okey, memberi nutrien yang berkhasiat. Kalau makanan yang kita masak, macam saya kata tadi, sayur tak boleh masak terlalu lama, nanti dia akan hilang nutrien. Okey, dia adalah tahap-tahap dia. Selain daripada itu, makanan yang bertin, makanan yang berpak, yang kita jual di kedai, penghilang ataupun pengedar perlu mengikut standard yang telah ditetapkan, seperti pengawetan, penggunaan pewarna, perasa yang berpatutan supaya tidak menjejaskan kesihatan pengguna. Okey, contoh dalam gambar yang ada di buku teks ni,
Makanan yang terdedah adalah berisiko dan tidak selamat untuk dimakan. Okey, selalunya kalau makanan yang terdedah ni mungkin akan dihinggapi oleh lalat ataupun habuk-habuk yang berterbangan boleh melekat di makanan tersebut. Jadi dia berisiko. Kalau orang yang makan tu antibody dia tidak berapa nak kuat, mungkin dia akan mengalami keracunan makanan. Okey, kemudian sebagai pengguna yang bijak, kita perlu memilih makanan yang berkualiti bagi membekalkan nutrien kepada tubuh badan kita. Okey, seterusnya cara memilih makanan atau minuman yang selamat. Okey, kita tengok yang pertama, melihat keadaan luar bungkusan. Okey, elok membeli makanan atau minuman di dalam bungkusan yang telah koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat atau penutup terbuka dan bungkusan yang telah berubah warna. Okey, untuk memilih makanan makanan yang mengandungi bungkusan tu, kita kena pastikan dia eloklah supaya kandungan makanan di dalam dalam bungkusan tersebut tidak tercemar. Okey, sekiranya dia dah kemek, berkarat dan juga penutup terbuka, pecah, okey, elok untuk belilah kerana mungkin dah berlaku pencemaran makanan tadi. Okey, seterusnya yang kedua, tempat penyimpanan yang sesuai. Mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran. Okey, selalunya kalau makanan dalam botol, kalau kita dedahkan dia di tempat yang panas, okey, botol plastik tadi akan mengeluarkan bahan racun lah yang boleh menyebabkan minuman tadi menjadi tidak selamat untuk diminum. Okey, seterusnya kita tengok nombor 3, gunakan deria. Kalau macam makanan kita di rumah, okey, kita tengok dulu kalau macam nampak berubah keadaan fizikal dia, mungkin ada buih, ataupun satu lagi kita boleh hidu makanan tadi. Kalau lain kita kata basi, dan kita boleh rasa semasa memilih makanan atau minuman tadi. Kalau dia macam lain tu, bermaksud makanan tadi telah tercemar. Okey, kemudian yang keempat, kita tengok tarikh luput. Okey, tarikh luput pada bungkusan makanan yang kita nak beli tadi. Kalau kita pergi kat kedai, kita nak beli sesuatu makanan, dia memang ada tarikh luput dia. Jadi kita pilih makanan yang belum tamat tarikh luput tersebut. Okey. Jadi sekiranya kamu dah terbeli makanan yang dah tamat tarikh luput, mungkin terlepas pandang kita beli kemudian kita bawa balik. Okey. Macam mana? Apakah langkah yang perlu dilakukan jika dah terbeli makanan yang rosak ataupun tarikh luput tadi? Kalau kita beli kat kedai, kita boleh bawa makanan tadi, walaupun dah buka pun kita boleh bawa makanan tadi dekat kedai tersebut dengan resip pembelian lah. Mungkin kita akan dapat balik duit yang kita beli tadi. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 196, iaitu membeli makanan di dalam tin di pasaraya. Okey, kita tengok situasi ni. Pada suatu hari, Nurul Ain menemani ibunya membeli barangan keperluan dapur di sebuah pasaraya.
ketika berada di rak makanan bertin, Nurul Ain terpandang satu tin yang telah tamat tarikh luputnya. Ikuti perbualan Nurul Ain dengan ibunya. Ibu, makanan dalam tin ini telah tamat tarikhnya. Jika begitu, makanan ini sudah tidak selamat dan tidak berkualiti untuk dimakan. Ibu, bagaimanakah untuk memilih makanan yang sihat dan berkualiti? Pastikan makanan tersebut tidak luput tarikh, mempunyai logo halal dan keadaan tin tidak kemik serta keadaan pembukusannya masih elok. Bagaimanakah pula untuk menilai makanan itu masih selamat? Kita boleh melihat pada maklumat yang dilekatkan di luar tin makanan. Oh, sekarang barulah saya tahu cara yang selamat untuk memilih makanan di dalam tin. Okey, berdasarkan perbualan di antara Nurul Ain dan ibunya tadi, jadi di sini kita faham bahawa untuk memilih makanan yang bertin, yang pertama kita perlu melihat pada tarikh luput, kemudian kita tengok logo halal untuk makanan yang halal lah, dan keadaan tin tidak kermik. Okey, barulah kita kata makanan tadi tidak tercemar. Okey, seterusnya kita tengok cara penyimpanan makanan dan minuman yang selamat. Cara penyimpanan makanan yang sihat, yang pertama, kita simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Contohnya ikan, ayam, daging, sayur-sayuran kita simpan di dalam peti sejuk. Okey, supaya dia lebih tahan lama lah sikit. Kemudian pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Okey, selalunya kalau lebih pada tu kita akan panaskan semula lah. Untuk memastikan tiada bakteria yang berada di dalam makanan tersebut. Kemudian pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Okey, bila dibuka kita letak dalam peti sejuk, kemudian kita boleh kontrol dia punya suhu pada bawah 4 darjah Celsius supaya makanan tadi dapat tahan lebih lama lah. Dan yang terakhir, pastikan makanan mentah tidak diletakkan dan dibiarkan di atas lantai. Okey, kita cuci, kemudian kita simpan di tempat beku lah, ataupun letak dalam bekas sementara nak masak. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk unit pemakanan ni. Kemudian kamu keluarkan buku latihan untuk buat latihan pengukuhan muka surat 198. Lengkapkan silang kata di bawah. Okey, kamu bacalah arahan ataupun pembayang yang dia berikan di bawah, iaitu yang melintang dan menegak. Kemudian kamu tulis jawapan kamu mengikut nombor dia. Okey, sekian. Terima kasih.